kita buka kitab baru, bila buka kitab baru ni dia kena ada momentum ataupun Al-Azkar kita dah ada cara belajar kita dah tahu dah sedikit, awal dulu agak lambat, akhir sekarang ni pun nampak macam lambat sikit berdasarkan beberapa keadaan dan kita cuba akan speed up lah. Tapi itulah saya punya concern di dalam majlis ilmu adalah bukan hanya untuk amalan para jemaah sahaja, tetapi para jemaah juga saya harapkan dapat menjadi para pendakwah. Siapa yang tak nak jadi pewaris Nabi SAW dalam menyampaikan ilmu walaupun sepotong ayat ataupun sedikit nasihat tentang agama, maka perlu kepada kefahaman walaupun kita sedikit lewat daripada orang lain dari segi belajar, tetapi pemahaman dan penghadaman terhadap satu-satu ilmu dan masalah itu kita harapkan ianya lebih baik. Diharapkan kita sama-sama selain daripada kita beramal, yang mana amalan itu akan terpotong dengan matinya kita, tetapi adanya ilmu yang sedikit ini kalau kita sempat sebarkan maka ia akan menjadi jariah kita walaupun amalan kita terputus dengan kematian kita, insya-Allah. Itu yang saya harapkan supaya kita menjadi orang-orang yang bijak, menyusun kehidupan kita, bukan hanya beribadat dalam bentuk kita kata ibadat untuk diri kita sahaja, tetapi kita kena fikir juga apa simpanan kita, investment kita, pelaburan kita selepas kita mati nanti, insya-Allah. Nanti di antara caranya lah. Dan hari ni kita buka kitab baru, kitab Al-Kabair. Nama dia panjang sikit sebenarnya, Kitabul Kabair wa Tabyinil Maharim. Kitab dosa-dosa besar. Kalau belajar bahasa Arab memanglah dia kabair ini adalah Al-Kabair ini adalah makna dia besar, jamak ataupun plural kepada besar, tetapi itu makna literal, makna bahasa. Okey, tapi makna kabair dekat sini dari segi istilah, maknanya adalah dosa-dosa besar. Kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar dan penerangan kepada perkara-perkara maharim, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya, cepat dapat ilmu, cepat dapat amal. Tapi itulah kadang-kadang kita bila kita belajar dalam dalam jumlah pelajar dan jemaah yang ramai ni, mungkin di kalangan kita ada yang mempunyai kitab, ada yang cepat pemahamannya, ada juga yang mungkin lewat sedikit pemahamannya. Jadi saya cuba meraihkan seboleh mungkin kepada beberapa keadaan supaya kita dapat walaupun lambat tapi kita dapat ilmu itu dengan agak ni lah. Saya itu apa harapan saya lah, wallahu alam. Tetapi kita cubalah, insya-Allah, ya, amal dan kita dapat sampaikan kepada orang lain juga, insya-Allah, dengan cara yang betul. Dan menjadi tradisi saya juga, seboleh-bolehnya kalau kitab itu adalah asalnya kitab Arab, saya akan menggunakan kitab asal. Saya akan menggunakan kitab asal dan saya akan cuba cadangkan kitab-kitab terjemahan ataupun saya cuba bersetuju dengan beberapa kitab terjemahan yang dirasakan baik dan sesuai untuk kita gunakan oleh para jemaah, untuk digunakan oleh para jemaah di dalam kelas ini. Kalau tengok dekat kitab yang asal ini selepas sebenarnya kitab ni lebih kecil, sebab kitab ini adalah lebih kecil, mungkin dalam lingkungan dengan 150 muka surat ataupun kurang daripada tu. Tetapi kitab yang saya share ini muka surat dia lebih kurang 191. Kalau dalam ini dia tulis 191. Ia adalah selepas berlakunya tahqiq ataupun takhrij hadis. Takhrij hadis oleh pentakhrij yang sama, yang mengarang kitab Lawami'ul Anwar yang kita guna dalam Al-Azkar, untuk Al-Azkar. Dan Muhyiddin Mistu, dia bukan Mastu, dia Muhyiddin Mistu, Muhyiddin Dib Mistu ini dia adalah orang Syria. Dia banyak, dia grad dekat Karachi, lebih kurang PhD dia grad kat Karachi, dan lebih daripada 50 tahun dia punya ini sedikit kena faham bagaimana kita memilih kitab dan kenapa kita pilih kitab yang ada tahqiq orang-orang tertentu, sebab kita melihat kepada kapasiti dia dan pengalaman dia
melakukan tahqiq atau takhrij kepada hadis-hadis di dalam kitab-kitab turas, dalam kitab-kitab agama kita, kitab-kitab warisan. Jadi dia ni Muhyiddin Mistu ni sebenarnya baru je meninggal dalam tempoh PKP hari tu. Dia lahir tahun 1939, lewat 2 tahun daripada, muda 2 tahun daripada ayah saya, dan dia meninggal pada 2021. Dia meninggal 2021 dan ayah saya alhamdulillah masih lagi sihat. Alhamdulillah, mohon doa daripada para jemaah juga. Dia memang umur dia meninggal umur 82. Muhyiddin Mistu ni memang banyak jasa dia kepada proses takhrij hadis. Jadi bila dia melakukan takhrij dan beberapa tahqiq, jadi kitab ini menjadi besar sedikit. Jadi kita tengok 191 dan inilah lebih kurang di antara gambaran. Dia ada banyak cetakan dan ini di antara cetakan-cetakan yang diguna pakai. Cumanya menjadi sedikit, sebenarnya saya nak masuk kepada mukadimah tapi saya tak nak masuk banyak sangat sebab saya rasa takut panjang. Tapi kita kena masuk juga sikit sebab sebelum kita belajar tentang kabair, tentang dosa-dosa besar, kita kena faham apa itu dosa-dosa besar, apa itu implikasi terhadap dosa-dosa besar dan apakah beberapa dalil dan nas syarak dan hadis berkaitan dengan dosa-dosa besar, sehinggalah kita faham tentang zikir. Macam juga kita belajar al-adhkar. Macam juga kita belajar al-adhkar, saya bawa mukadimah sehinggalah kita faham tentang al-adhkar, zikir-zikir itu apa, barulah kita masuk kepada zikir-zikir itu. Dan selepas daripada saya rasa dalam sebulan, dekat 2 bulan lebih itu, dah agak berkurangan soalan-soalan daripada para jemaah sebab alhamdulillah masing-masing dah faham dan kita boleh teruskan. Jadi untuk memulakan kitab dosa-dosa besar juga perlu kepada sedikit sedikit muqaddimah supaya kita faham. Mungkin hari ni kita tak pergi banyak pun sebenarnya dalam dosa-dosa besar dalam kitab ni lebih kurang dalam 70 lebih kurang ataupun lebih sikit saya tengok. Jadi walaupun ada cetakan-cetakan tertentu, jadi kita tengok sedikit dia punya muqaddimah insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Jadi sebenarnya sebagai satu muqaddimah, sebenarnya kitab Kabair ini, kitab dosa-dosa besar ini dikarang oleh Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi. Dia lahir pada tahun 663 dan meninggal pada 748. Dia ulama kurun ke-7 dan kurun ke-8 Hijrah, lebih kurang. Dia ini meninggalnya dia lebih kurang 25 tahun sebelum kelahiran Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini antara dua figura besar dalam ilmu hadis yang agak strict, agak syadid, agak berhati-hati. Bukan yang lain tak berhati-hati, tapi mereka ni lebih. Mereka ni lebih berhati-hati. Okay? Jadi ini kitab karangan dia, Imam Az-Zahabi, dan dia adalah bermazhab Syafi'i. Dia bermazhab Syafi'i. Sama juga dengan Ibn Hajar Al-Asqalani bermazhab Syafi'i. Okay? Mereka ini bermazhab Syafi'i. Jadi pendapat-pendapat mereka ada juga yang yang berselisih juga dengan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang lain. Jadi itu perkara biasa di dalam perbahasan fiqh. Perkara biasa dalam perbahasan fiqh. Jadi sebagai mukadimahnya sedikit tentang kitab kitab Al-Kabair ini, sebenarnya dia ada banyak cetakan. Saya tak pasti siapa yang dah ada kitab, mungkin yang dah beli kitab, yang dah ada kitab, saya tak pasti sejauh mana terjemahan yang dibuat di dalam kitab-kitab terjemahan yang ada dekat Malaysia ni terhadap kitab Kabair ini, adakah dia menterjemahkan juga muqaddimah atau introduction, dan juga dia ada muqaddimah orang yang mentahqiq, dia ada muqaddimah oleh Imam Az-Zahabi sendiri. Masing-masing setiap mukadimah tu ada perkara yang kita kena tahu sedikit. Jadi sebenarnya kitab dia ada sedikit polemik tentang kitab Kabair ni sebab ada beberapa terjemahan ataupun beberapa cetakan dia bergantung dan berpandukan kepada cetakan yang tidak autentik. Ada sedikit terlepas pandang ataupun ada sedikit berlaku para asatizah pada ketika itu yang ada sedikit mungkin menambah ataupun
tersilap dari segi penyusunan ataupun penulisan semula dari segi makhtutat manuskrip itu, jadi berlakulah beberapa penambahan. Jadi saya cek dalam sehari dua ni, saya cek cetakan dan sebagainya. Saya lihat cetakan yang saya guna ni adalah agak berpandukan kepada yang autentik punya cetakan yang dibuat oleh Muhyiddin Bisturi ni. Jadi kita tengok dekat situ, sebab dia ada isu dia, sebab Imam Az-Zahabi adalah antara ulama yang terlalu strict tentang hadis. Jadi bila ada cetakan yang lain selain daripada cetakan yang saya guna ini, terdapat padanya hadis-hadis yang tidak kuat. Dan juga tambahan, terdapat juga hadis-hadis yang hampir kepada maudhu' terdapat di dalam kitab itu, yang mana kitab itu disandarkan kepada Imam Az-Zahabi, yang mana semua ulama hadis, pengkaji-pengkaji hadis faham bahawa Imam Zahabi adalah imam yang antara yang paling syadid ataupun antara yang paling kuat dan strict dalam bidang pemilihan hadis-hadis yang diletakkan di dalam kitab dia. Jadi dia adalah satu bentuk yang kontradik dengan metod pengarang itu sendiri. Jadi ulama-ulama kaji balik, ini di antara kitab cetakan yang memang yang terpelihara daripada sebarang penambahan. Jadi kitab kalau tengok kat sini ada banyak, saya tunjuk ni adalah sebahagian daripada ulasan-ulasan yang berkaitan dengan kitab yang pada awal-awalnya itu ada sedikit polemik. Ada dua cetakan yang berpandukan kepada cetakan yang tidak berapa kuat. Tetapi cetakan yang kita guna ni, saya guna ni, insya-Allah dia berdasarkan kepada cetakan yang autentik, yang tulen, yang mana tidak terdapat di dalam itu hadis-hadis yang tidak sahih ataupun maudhu'. Insya-Allah hadis-hadis ni dia tidak sama macam al-azkar. Kita hadis dalam bab kabair ini insya-Allah semuanya sahih dan hasan paling kurang. InsyaAllah kita tengok nanti. Okay. Jadi kita tengok sedikit muqaddimah Imam Az-Zahabi, dia sendiri. Dia sendiri meletakkan kejap. Okey, sebab mukadimah dia panjang, sebab saya takut nanti bila bawa nanti para jemaah takut nanti ada isu dari segi nak synchronizekan maklumat dalam tu. Tak apa, kita pergi kepada mukadimah Imam Az-Zahabi sahaja dulu. Kita tengok siapa itu Imam Az-Zahabi. Muhyiddin Ma'nal Kabair. Okey, kejap. Okey. Kita pergi kepada makna kabair. Kita pergi teruslah. Tadi tu mukadimah seberingkas tentang kitab yang kita gunakan. Dan kitab yang saya gunakan, macam saya kata, saya akan gunakan kitab Arab yang asal, dan para jemaah boleh gunakan kitab cetakan yang saya bagi link di dalam chat box. Itu adalah link yang cetakan terbaru. Sebab dalam Shopee ada cetakan-cetakan yang bukan cetakan yang terbaru, jadi mungkin harga pun agak berbeza. Boleh pilih lah sebenarnya, siapa yang nak murah sikit dalam RM10, boleh je pilih. Sebab kita bila saya share satu link, itu kitab yang terbaru, dia sebenarnya bukanlah mewajibkan untuk membeli dari kitab itu. Jadi kalau ada kekangan-kekangan harga dan sebagainya, boleh beli yang cetakan yang mungkin sebelum ini. Tetapi itulah, kalau kita belajar, kita naklah beli cetakan yang terbaru itu. Cetakan yang terbaru itu. Itu pun saya minta tolong kawan saya buatkan dan cek. Dia kata itu cetakan terbaru, dia ada description dia sikit tentang cetakan itu. Jadi harganya pun agak tinggi sikit. Mungkin ada pertambahan kos cetakan ke, wallahualam. Pilihan di tangan tuan-tuan, para jemaah, tuan-tuan perempuan, para jemaah yang dikasihi oleh Allah semua. Okey, jadi itu kitab yang mana bila saya berpandukan kepada kitab yang asal, maka kalaulah kitab terjemahan ini ada
adalah berpandukan kepada cetakan yang saya kata tadi, ada pertambahan hadis yang mungkin tidak sahih. Dekat situ nanti kita akan tengok yang ini bukan daripada kitab yang sebenar. Yang tu kita akan tengok balik nanti. That's why saya cuba cari kitab yang asal dan saya jumpa, insyaAllah, alhamdulillah saya jumpa dan saya dah baca mukadimah dia sedikit, dan insyaAllah kitab ni yang saya guna ni autentik insyaAllah. Dan kitab terjemahan yang ada pada, mungkin akan ada pada tangan tuan-tuan dan perempuan, boleh digunakan dalam konteks kita cuba sinkronisekan dengan cetakan yang asal. Tapi harapan saya adalah, sebab saya tak dapat lagi kitab tu, saya tak beli lagi kitab tu, harapannya kitab itu adalah menggunakan cetakan yang ditahqiq ataupun ditahqiqkan oleh Muhyiddin Dib Mistu ni. Okey. Ustaz kena kitab terjemahan ada banyak, kena pasti dulu. Ya, kitab terjemahan ni memang banyak. Saya bagi tahu tadi memang ada beberapa kitab terjemahan. Jadi saya suggestkan kitab yang agak terbaru itu, dengan harapan kitab itu menggunakan inilah, sebab saya tak, kalau saya nak tunggu cetakan itu, saya ambil masa. Kita bukan tak boleh guna, macam kita guna terjemahan dalam Al-Azkar lah. Terjemahan kita Al-Azkar dekat Malaysia ini, dekat Malaysia ni memang dia terjemah dan kita dapati ada kesilapan. Bukan kesilapan, mungkin ketidaksesuaian perkataan, satu. Yang keduanya, cetakan itu tidaklah dia buat terjemahan kepada kitab lawami' yang saya guna, dari segi kita mengklasifikasikan, menapis hadis-hadis yang mungkin sahih dan mungkin tidak sahih. Jadi tidak ada masalah guna kitab cetakan itu. Nanti itu gunanya belajar, nanti buat catatan sedikit, hadis ini sebenarnya tidak betul, tidak terdapat dalam cetakan yang sebenar, yang tulen itu. Okey, boleh guna, insya-Allah boleh guna, sebab itu yang ada dekat kita. Itu yang ada dekat kita sekarang. Cetakan yang saya suggest itu, cetakan yang saya bagi link itu, insya-Allah dalam Shopee pun ada, saya jumpa 2-3 syarikat lain juga, ada yang murah sikit, tapi yang ini yang terbaru, insya-Allah. Harapannya semua okey lah, insyaAllah. Okey, cetakan Telaga Biru tu. Okey. Okey, kita pergi kepada makna kabirah. Makna perkataan kabirah itu. Dari segi makna dia adalah dosa besar. Dari segi bahasa sendiri pun sebenarnya, kabair itu maknanya dosa-dosa besar. Okey, dari segi makna bahasa betul-betul adalah perkara yang besar, bukan dosa, perkara yang besar, tetapi makna kabair yang kita nak cakap sekarang ni adalah dosa-dosa besar. Yang mana dia kata, yang mana Allah menjanjikan neraka. Sebab ada orang tanya, macam mana kita nak bezakan di antara dosa dan dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Jadi dosa besar ini apa yang Allah janjikan neraka. Okey. Wal kabiratu kal kibr, takabur, al kibrah kal kibr. Okey, jadi itu makna dia lah lebih kurang, yang mana dia bagi satu dalil daripada Al-Quran, allazina yajtanibuna kabairal izm wal fawahish, orang-orang yang mana mereka ini menjauhi dosa-dosa besar dan kejahatan-kejahatan besar. Dalam hadis dia ada banyak sebut tentang perkataan kabair ini. Dia banyak sebut tentang perkataan kabair ini, di antaranya adalah perkara-perkara yang dilihat besar dari segi syarak. Besar implikasinya dari segi syarak. Perkara ini juga berkaitan dengan ijtihad para ulama juga, seperti membunuh contohnya, berzina, lari daripada medan perang dan berbagai-bagai lagi dosa-dosa besar yang mendapat ijma' para ulama berdasarkan dalil-dalil dan hadis-hadis. Makna dari segi istilah, ulama kata, sekarang ni saya tak boleh tanya lagi para jemaah sebenarnya dekat muka surat mana, siapa yang dah ada cetakan intim? Mana yang dah ada cetakan intim? Siapa yang dah ada? Assalamualaikum Ustaz, muka surat berapa? Saya dah ada semalam sampai. Okey. Boleh tak buka kepada topik, kalau tengok dekat table of content itu, kandungan itu, pergi kepada, okey, boleh tengok, boleh sebut tak saya ke table of content dia punya isi kandungan. Minta maaf yang lain sebab saya perlu tengok dulu. Isi kandungan. Isi kandungannya. Sebelum Puan Intan, sebelum pengenalan dosa-dosa besar,
Ya. Tak nak tengok gambar tu, Ustaz. Pengendalian dosa-dosa besar dan dalam kitab Al-Kabair. Al-Kabair, Ya. mukadimah, pengarang, okey. Kedua, lepas tu status pelaku dosa besar. Mungkin yang itulah, mungkin yang itu. Tapi Ini status yang pelaku dosa besar tu baru, Ustaz. yang baru. Ini yang baru ditulis. Okey, sebelum tu kata penerbit tak apa sebab itu penerbit yang cetakan Telaga Biru tu kan. Saya takut. Jadi Siri selepas itu terus kepada makna dosa besar. Betul tak? Ada tak? Ya. Okey, ada tak dalam perenggan pertama tu dia bagi ayat Quran allazina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Ada tak dia letak ayat Quran allazina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Ada tak ayat Quran tu? Ada. Allazi Yajtanibuna. Betul tak? Ada, Ustaz. Okey. ada. Okey, so dekat muka surat berapa tu boleh share supaya orang lain juga buka muka surat yang pertama. Page berapa ni kejap? Page 16. Page 16 kan? Page 16 Roman. Okey. Okey, so siapa-siapa yang ada kitab cetakan intim ke, cetakan apa ke, buka kepada makna dosa-dosa besar dulu. Kita pergi kepada mukadimah dulu. Sebelum kita pergi kepada itulah dosa besar. Saya target saya dapat masuk dosa besar pertama pun cukup lah. InsyaAllah. Tapi saya kena letak dulu dia punya mukadimah. Okey. So boleh ikut sikit-sikit saya pergi kepada perenggan yang seterusnya, makna dosa besar dari segi istilah. Jadi ulama letak banyak macam-macam makna dari segi istilah yang mana dibawa oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Betul tak Jadi di antara ulama-ulama yang menceritakan membawa makna dosa-dosa besar adalah Imam Ar-Rafi'i. Contohnya dalam kitab Asy-Syarhul Kabir. Dia kata dosa besar itu adalah dosa-dosa yang membuatkan ataupun membawa kepada hudud. Membawa kepada had. Hukuman had. Ada hukuman dia dekat dunia ni. Itu dosa-dosa besar. Dikatakan juga oleh Imam Ar-Rafi'i, dia kata apa-apa dosa yang mana disebut janji-janji yang besar tentang balasan Allah Ta'ala dengan nas ataupun teks daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu pendapat Imam Ar-Rafi'i. Imam Al-Mawardi pula dalam Al-Hawi, dia kata dosa-dosa besar itu adalah apa-apa dosa yang membawa kepada hukuman had. Ataupun dosa-dosa yang ditujukan kepadanya janji-janji azab ataupun balasan, akibat balasan daripada Allah Ta'ala yang dinaskan dalam syarak juga. Imam Al-Baghawi dalam At-Tahdzib dia kata semua dosa-dosa yang membawa kepada, semua maksiat yang membawa kepada hukum had, itu dikatakan dosa-dosa besar. Sama jugalah Imam Al-Baghawi. Lepas tu Imam Ibn Abdus Salam, Iz Ibn Abdus Salam, ini antara ulama besar juga, Sultanul Ulama, Iz Abdus Salam, antara orang besar dalam bab maqasid syariah. Dia kata aku tidak dapat jumpa tentang satu takrifan khas yang solid, yang betul-betul mutlak tentang makna kabirah, makna dosa besar, kecuali dia kata yang penting sekali dia adalah apa yang dirasakan orang kadang-kadang mengambil sambil lewa tentang dosa-dosa besar ini. Kadang-kadang dia merasakan dosa besar itu kecil. Itu perbahasan tentang Iz Abdus Salam dah. Ada tak? Siapa boleh baca tak terjemahan takrifan Iz Abdus Salam? Sebab Iz Abdus Salam ni dia bahasa dia sastra. Siapa boleh baca? Ada tak? Saya harap tak tertinggal, tak terlepas. Takut nanti terlepas, nanti kita tak dapat. Assalamualaikum, Ustaz. Wabarakatuh. Saya tak ada kitab tapi boleh baca dekat skrinnya. Boleh? Skrin tu dekat mana ambil? Terjemahan?
Ni skrin Ustaznya Ustaz kongsikan ni, Ustaz suruh baca yang ni ke? Tak, saya nakkan terjemahan makna makna dosa besar oleh Imam Iz Abdul Salam, Ibnu Abdul Salam. So, saya tanya siapa yang dah ada kitab. Ustaz, Ya, saya bacakan boleh? Terima kasih. maksud dosa besar Ibnu Abdi Salam. Betul, terima kasih. Ibnu Abdi Salam menyatakan dosa yang membuatkan pelakunya menjadi hina. Menurut beliau lagi, ada pandangan yang menyatakan dosa besar ialah dosa yang disertakan dengan balasan buruk atau laknat. Itu saja. Laknat. Okey. Maksudnya terjemahan dia tak cukup sangatlah sebab dekat sini dia bagi tahu dah. Ada sedikit mukadimah daripada Ibn Abi Salam, tak apa. Betul dah tu. So Ibn Salah lepas daripada tu ada tak takrifan oleh Ibn Salah? Ada. Okey. So betul lah tu. So lebih kurang macam itulah makna dia. Dia terjemah itu yang page ini saja. Nampak tak? Dia tak terjemah. Saya nakkan yang terjemahan yang ni. Tapi tak apa, yang tu nampaknya okey sebab ada takrifan-takrifan lain lagi yang kita akan baca, insya-Allah tak apa. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita terus kepada takrifan lain oleh Ibn Salah. Dia kata dosa-dosa besar ini adalah dia ada tanda-tanda dia. Ada tanda-tanda dia. Dia kata ijabul had. Yang pertama adalah mewajibkan hudud. Yang kedua dia kata wa'd ataupun janji balasan Allah Ta'ala dengan azab neraka. Dan sebagainya daripada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga dia kata di antaranya adalah Allah menceritakan dan menggambarkan hadis ke Al-Quran ke Allah dalam Al-Quran ataupun Nabi dalam hadis menggambarkan tentang pelakunya dengan apa? Dengan fasik, dengan fisq dan juga dengan laknat. Jadi itu di antara yang diambil oleh Ibn Salah, ulama hadis besar tentang makna dosa besar. Dan Ismail Al-Qadhi dengan sanad dia pada berkaitan dengan dosa besar kepada Ibnu Lahiyah, walaupun Ibnu Lahiyah ni ada isu sikit tapi sanad ini okey sebab dia dah di compare dengan sanad-sanad yang lain daripada Abi Sa'id Al-Khudri secara marfu' dia kata dosa besar al-kabair kullu dhanbin adkhala sahibahu adkhala sahibahu an-nar. Dosa-dosa besar adalah setiap dosa yang mana dosa-dosa itu memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Dan dengan sanad yang sahih juga daripada Hasan Al-Basri dia kata kullu dhanbin nasabahu Allah Ta'ala ila an-nar fa huwa kabirah. Setiap dosa yang mana Allah nisbahkannya kepada neraka ia adalah dosa besar. Okey, jadi itu takrifan-takrifan, banyak-banyak takrifan daripada kalangan para ulama yang dinukilkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, dan Ibn Hajar Al-Asqalani membuat satu perenggan ulasan sarjana. Jadi dia sarjana dalam bidang hadis, dalam bidang ilmu agama. Dari bila dia himpun segala nukilan itu, dia letakkan satu ulasan sarjana tentang takrifan kepada dosa besar. Takrifan dosa besar Ibn Hajar ini panjang sikit, kita tengok sikit. Dia kata apa? Dia kata di antara takrifan yang paling bagus dia kata adalah, dia sebenarnya bukan takrifan dia tetapi dia memilih takrifan yang paling pada dia bagus, paling dia lengkap. Dia kata adalah takrifan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab dia Al-Mufhim. Dia kata apa? Dia kata dosa besar itu adalah setiap dosa yang disebut ke atasnya daripada kitab Al-Quran ataupun sunnah ataupun ijma' bahawa ianya adalah dosa besar. Adalah ianya besar, maksudnya besar, agung, itulah dosa besar. Ataupun dia kata ukhbira fihi bisyiddatil iqab, ataupun diceritakan tentangnya dengan balasan ataupun inzar ataupun amaran dengan balasan-balasan besar, balasan-balasan yang kuat, balasan-balasan yang pedih. Ataupun au 'allaqa hukuman, hukuman, terima kasih. Au 'allaqa alaihi al-hadd,
ataupun digantungkan ataupun diletakkan berkaitan dengan dosa-dosa itu adalah hudud, hukum hudud. Ataupun syaddadan nakir, ataupun diletakkan balasan ataupun saya cakap lebih kurang balasan-balasan ataupun implikasi-implikasi yang besar terhadap dosa-dosa itu. Wa ala hadza fayanbaghi tatabbu'u ma warada fihi al-wa'id. Oleh sebab itu perlu untuk kita klasifikasikan dosa ini adalah dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar, perlu kepada tatabbu', mengikuti, menelusuri ma warada fihi al-wa'id, apa yang datang padanya dari segi akibat dan balasan daripada Allah Ta'ala yang besar, ataupun laknat, ataupun hukum fasik di dalam Al-Quran, ataupun hukum fasik di dalam hadis-hadis yang sahih ataupun hasan. Okay. Wa yudammu ma warada fihi at-tansis fihi al-Quran wal ahadith as-sihah wal hisan ala annahu kabirah, ataupun apa-apa yang terkumpul terkandung di dalam himpunan-himpunan yang datang daripada nas-nas syarak, hadis Al-Quran yang sahih dan hasan, bahawa ianya adalah dosa besar. Okey. Famahma balagha majmu'u dhalika urifa minhu tahriru adadiha. Walaupun sampai kepada satu jumlah yang mana ia diketahui ataupun berlaku sedikit analisa lah tentang jumlah-jumlahnya. Itu sebab jumlah dosa-dosa besar ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada dalam hadis kata 3, ada yang kata 7, yang bila ulama himpun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma' sampailah kepada 70. Ada yang cetakannya sampai kepada lebih daripada 70. Okey, maka itulah di antara perkara-perkara yang kita kena tahu sikit tentang hadis ini dan tentang dosa-dosa besar ini. Okey. Jadi kita tengok kepada perkara yang seterusnya. Okey. Az-dzunub kabair wa saghair. Okey, dosa dia ada besar dan dia ada kecil. Okey. So bila Allah sebut dalam Quran, Allah kata in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu semua menjauhi dosa-dosa besar, mana yang telah kamu dilarang untuk melakukannya, maka kami akan mentakfirkan, akan kifarahkan bagi kamu sayyi'atikum, dosa-dosa kecil kamu. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kamu melalui tempat-tempat masuk yang mulia, syurga. Maka menjadi syarat, sebab bila disebutnya dia kata bila mana Allah melarang kita daripada dosa-dosa besar, dan dia meletakkan di dalam ayat ini syarat untuk apa? Untuk mengatakan bahawa at-takhfif min as-saghair ataupun kifarah dosa kecil itu bersyarat kepada apa? Mensyaratkan bahawa dia kena menjauhkan dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil ini dikifarahkan, dimaafkan dengan syarat, bukan saja begitu-begitu je tak, tetapi dengan syarat kita menjauhi dosa-dosa besar. Wa dalla hadha ala anna fi dzunub kabair wa saghair. Ini dalil menunjukkan yang pertama ada dosa besar, ada dosa kecil. Yang pertama. Okey. Yang kedua adalah syarat untuk berlakunya kifarah dosa-dosa kecil adalah dengan kita perlu dan wajib untuk menjauhkan dosa-dosa besar. Yang tu kena faham. Jadi jangan kita rasa senang untuk tak apalah nanti kita zikir yang ni Allah hapuskan dosa-dosa kecil. Walaupun sebanyak buih di lautan dan sebagainya, tapi ingat Allah letakkan juga syarat dekat sini, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar, apa yang kamu dilarang untuk melakukannya, kami akan mentakfirkan, mengkifarahkan, bukan takfir, mengkifarahkan dosa-dosa kecil kamu. Nah itu yang mana Allah bagi tahu kat sini.
Itu sebab dekat sini dia kata wa ala hadha, inilah di atas pendapat inilah ulama-ulama ahli takwil, ulama-ulama fiqh bersama-sama di atas pendapat ini. Okey. Dia ada banyak perkara yang berkaitan dengan mukadimah dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar ini. Lepas tu tengok bila Imam Muslim dia kata apa? Bila Allah Subhanahu Wa Taala dia kata innamat taubatu 'ala Allah. Innamat taubatu 'ala Allah. Sesungguhnya taubat dan pengampunan itu di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia nak menghapuskan dosa besar ke dosa kecil ke di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah letakkan syarat untuk kita apa? Dia kata fallah Taala yaghfirus saghair bijtinabil kaba'ir. Bila Allah, maka Allah dia kata menghapuskan, mengampunkan dosa-dosa kecil dengan menjauhi dosa-dosa besar, dengan syaratnya kita menjauhi dosa-dosa besar. Tapi dia kata bidhamimati ukhra ila ijtinabi wa hiya iqamatil faraid. Dengan kita melakukan juga fardu-fardu. Sebab kalau kita meninggalkan fardu, ia termasuk dalam dosa-dosa besar. Jadi itu di antara ulasan-ulasan para ulama yang banyak tentang isu dosa besar dan dosa kecil. Imam Muslim daripada Abi Hurairah dia kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsah, as-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratin ma bainahunna idza jitanabal kaba'ir. Rawa Abu Hatim Al-Busti di dalam sahih musnad dia daripada Abu Hurairah, daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi dalam hadis sahih Muslim ini dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 salat. Salat fardu yang 5. 1. Salat Jumaat daripada Jumaat kepada salat Jumaat yang minggu depan. 2. Ramadan daripada Ramadan ini tahun ini kepada Ramadan tahun depan. Mukaffirat. Ketiga-tiga ini menjadi kifarah. Di antaranya kalau terdapat dosa-dosa kecil di kalangan hamba-hamba Allah SWT. Mukaffirat ma bainahun. Tapi Nabi bagi syarat dekat sini. Tadi Allah dah bagi syarat dah. In tajtanibu kaba'iral in tajtanibu, dia kata apa? Allah kata apa? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Tadi Allah dah bagi syarat. Syarat yang Allah bagi ni kita dah kena pegang dah betul-betul. Ditambahkan lagi pula Nabi datang lagi menguatkan lagi syarat yang Allah sebut dalam ayat tadi. Nabi kata apa? Nabi kata idza jitanabal kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Jumaat hingga Jumaat, okey, Ramadan ke Ramadan, memang dia mengkifarahkan dosa-dosa kecil di antaranya. Tetapi Nabi kata apabila seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi itu syarat dia. Itu syarat dia. Okey. Jadi saya terus kepada ke bawah lagi, saya tinggalkan beberapa perkara yang diulas di dalam perenggan yang agak panjang tu. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat sikit tentang makna kabirah, tentang makna dosa-dosa besar. Lepas tu Imam Az-Zahabi dia kata apa? Yang ni satu benda yang kita kena pegang betul-betul. Kita harap Allah jaga kita. Kita harap Allah bagi kekuatan iman kepada kita. Dia kata apa? Imam Az-Zahabi dia kata apa? Wa aidan fa inna man nazara ila nafsil mukhalafah kama qala ba'duhum. Dia kata begitu juga kalau siapa-siapa yang melihat kepada sudut dosa itu sendiri, dia kata seperti mana yang disebut oleh sebahagian daripada ulama-ulama. Dia kata la tanzur ila sighari dhanb walakin yanzur man asaita. Dia kata jangan kamu hanya melihat kepada kecilnya dosa itu. Nampak tak? Dia kata janganlah kamu hanya melihat kepada kecilnya dosa itu sahaja, tetapi dia kata walakin yanzur man asaita. Dia kata
Tapi tengoklah kepada siapa yang engkau buat dosa. Kepada siapa yang engkau buat maksiat. Itu yang penting. Jangan tengok, bila kita memang belajar tentang dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Tapi pesanan para ulama, dia kata jangan kamu hanya melihat kepada kecilnya dosa itu, tetapi lihatlah, dia kata, kepada siapa yang engkau buat maksiat, kepada siapa yang engkau buat dosa. Jadi kalau kita melihat segala benda tu, kita akan melihat bahawa segala benda itu jadi dosa besar. Walaupun benda tu tidak dari segi akademiknya tidaklah begitu, tetapi bagi orang yang betul-betul nak menjaga, adakah kita kata kita nak jaga dosa besar saja, dosa kecil kita tak nak jaga? Tak boleh. Tak boleh macam tu. Jadi itu sebab ulama pesan, sebab meringankan dosa kecil, meringankan dosa kecil dia boleh bawa kepada dosa besar. Itu di antara pendapat para ulama juga. Jadi ingat betul, jangan kamu hanya melihat kepada dosa-dosa kecil mengikut klasifikasi, tetapi tengoklah, lihatlah kepada siapa yang engkau buat maksiat dan engkau ingkar. Kanati dzunub bihadhihi nisbah kulluha kaba'ir. Itu sebab dia kata, maka dia kata semua dosa-dosa kejap maka dia kata, kalau kita melihat dari sudut itu, dia kata maka semua dosa-dosa dengan nisbah yang sebegini, kulluha kaba'ir, semuanya adalah besar. Wa ala hadha an-nahw yakhruju kalamul qadi Abu Bakar bin Tayy al-Ustaz Ibn Ishaq al-Isprayini wa Abil Ma'ali. Maka dia kata, sekejap saya tengok balik. Boleh baca, siapa-siapa yang ada mukadimah boleh baca. Okay. Maka dia kata semua dosa-dosa itu dia akan jadi besar kalau ikut nisbah yang tadi. Walaupun dekat sana ada Imam Abu Ishaq al-Isfaraini, dia kata apa? Dia kata dosa-dosa ni dia akan jadi kecil berbanding dengan dosa yang besar daripada dia. Dia kata li ba'dihha saghiratun bil idafa ila ma huwa akbar minha. Kalau kita tengok, kita akan fahamlah bahawa dosa, contohnya dosa letak duri tengah jalan, contohnya letak sengaja menyakiti orang lain, mungkin kecil daripada dosa yang lebih besar daripada dia. Dia bagi contoh dekat sini. Dia kata kama yuqal az-zina saghiratan bi idafatihi ila al-kufr. Bila dikatakan bahawa zina itu adalah kecil, dosa kecil berbanding dengan dosa kufur. Betul tak? Betul. Sebab kufur itu lebih besar dosa dia daripada zina. Tetapi dia kata ciuman yang haram itu adalah kecil berbanding dengan dosa zina pula. Faham tak? Jadi kalau kita kita membandingkan di antara dosa-dosa, dia akan jadi ada yang kecil daripada yang ini. Yang ini mungkin kecil daripada yang ini. Cucu lebih bawah daripada anak, anak lebih bawah daripada pak, pak lebih bawah daripada nenek. Atuk lebih bawah daripada onyang. Sampailah ke atasnya. Jadi ini lebih kecil daripada yang ini lebih besar daripada yang ini yang besar, ini lebih kecil daripada yang lebih besar daripada dia. Jadi itulah yang dicuba diceritakan oleh para ulama tentang isu dosa kecil dan dosa besar. Dan semuanya kalau tengok pendapat yang tadi, pemahaman yang tadi, saya rasa itu lebih utama kita nak guna dari segi kita nak jaga diri kita. Kita tengok semua benda itu adalah isu kita buat maksiat kepada siapa. Kalau kita buat maksiat, kita faham bahawa kita buat maksiat walaupun kecil adalah kepada yang maha besar. Kita buat maksiat kepada yang maha besar, maka dosa kecil pun kita kena tinggal. Yang besar lebih-lebih lagi kita kena tinggal. Allahu a'lam, moga Allah bagi kita kekuatan. Dalam satu ayat yang lain Allah kata apa? Itu sebab segala-gala dosa-dosa yang ada atas muka bumi ni, dia adalah lebih kecil, dia besar, semua dosa besar, tetapi dia lebih kecil daripada kufur. Lebih kecil daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka tetap juga besar. Tetap juga besar. Zina, lari daripada medan perang, mengumpat contohnya, ya, derhaka kepada ibu ayah, banyak nanti kita akan tengok. Tapi Allah kata innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang mensyirikkannya. Yang mana orang mensyirikkan
dengannya, dengan Allah Ta'ala, menjadikan sekutu kepada Allah Ta'ala, dan Allah mengampunkan selain daripadanya bagi sesiapa yang dia inginkan. Jadi dosa paling besar sekali adalah syirik lah. Nanti kita tengok dia duduk nombor 1. Okey. Dosa yang kecil, contohnya bila apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan selain daripada Imam Muslim juga ada riwayatkan hadis ini daripada Abi Umamah. Siapa yang ada terjemahan boleh cuba ikut saya sebut Umamah. Boleh tengok hadis riwayat Muslim juga. Nabi kata siapa yang mengurangkan hak ataupun ambil hak seseorang Muslim dengan tangan dia, faqad aujaballahu lahu an-nar, maka Allah telah mewajibkan di atas dia api neraka. Wa harrama alaihi al-jannah, dan mengharamkan ke atas dia syurga. Faqala lahu rajul, seorang lelaki telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana syai'an yasiran, walaupun benda tu satu benda yang kecil. Nabi jawab apa? Nabi jawab, wa in kana qadiban min arak, walaupun sedikit satu potongan daripada kayu arak. Kayu arak ini kayu yang dibuat sugi. Maka walaupun sekecil itu, Nabi kata wajib bagi dia neraka, haram bagi dia syurga. Maknanya kalau dia tidak minta ampun lah. Kalau dia tidak ampun, sebab kita kena bezakan dosa-dosa besar ini dengan dosa syirik. Okey. Lepas tu Ibn Abbas dia kata al-kabirah kullu dhanbin khatamahu Allah binar au ghadab au la'nah au adab. Ibn Abbas kata dosa besar itu adalah dosa-dosa yang mana semua dosa yang Allah akhiri dengan neraka, marah, murka, laknat dan azab. Ibn Mas'ud dia kata al-kabair, dia kata pada surah ini dia kata ada 33. Ada 33. Lepas tu Tawus dia kata kabair ada 7 dia kata. Qala Imam Tawus dia kata telah dikatakan kepada Ibn Abbas tentang dosa-dosa besar itu 7 ke? Ibn Abbas jawab, dia kata hiya ila 70 aqrab. Dia 70 lebih tepat untuk kata 70. Jadi Ibn Abbas pun kata 70, bukan 70. Wa qala Sa'id bin Jubair. Ingat para sahabat bila dia kata 7 ke 70, dia berdasarkan kepada dalil-dalil yang datang daripada Nabi yang mana mereka hidup dengan Nabi. Okay? Mereka meneliti segala sunnah Al-Quran dan sunnah. Sa'id bin Jubair dia kata qala rajul li Ibn Abbas al-kabair sab'. Dia kata seorang lelaki bertanya kepada Ibn Abbas, dosa-dosa besar itu 7. Ibn Abbas jawab, dia kata hiya ila 700 aqrab minha ila 7. Dia kata lebih hampir kepada 700 dosa kecil, dosa besar. Lebih dekat daripada 7. Maksudnya bukan 7, lebih daripada 7 hingga 700. Maksudnya banyak dosa-dosa ni. Kena hati-hati. Khaira annahu la kabirata ma istighfar wala saghirata ma israr. Cumanya dia kata tidak adalah dosa besar itu kekal dengan istighfar ataupun taubatnya. Maksudnya taubat, istighfar kat sini maknanya taubat. Taubatnya hamba Allah SWT itu. Tidak ada dosa kecil kecuali dengan kita kena jaga, apabila kita jaga-jaga untuk tidak terjun ke dalam dosa kecil itu. Sebab dosa kecil ini tidak perlu kepada taubat, perlu kepada istighfar, tetapi dia tidak perlu kepada taubat nasuha. Dia kadang-kadang macam kita baca hadis dalam al-azkar, ada amalan-amalan zikir-zikir yang menghapuskan dosa kecil. Tadi pun kita jumpa semayang 5 waktu, Jumaat kepada Jumaat, Ramadan kepada Ramadan, boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Tapi kabirah, dosa besar perlu kepada taubat, taubat nasuha. Ibn Mas'ud dia kata kabair, dosa-dosa besar ada 4. Okey, putus asa dengan Allah SWT. Kabair 4. Al-yas, putus asa daripada rauhillah, daripada pertolongan Allah Taala. Dan lepas tu putus asa juga daripada qanut, putus asa juga daripada rahmat Allah Taala. Kalau ikut terjemahan, boleh bantu saya tak apa beza yang pertama dengan yang kedua? Siapa boleh tolong? Okey. Dalam kitab ni tak detail macam yang Ustaz baca.
Itulah saya tu tengok juga sebab tadi pun kita dah dapat detect dah. Kan? Tapi kalau ada jumpa perkataan Ibn Mas'ud, boleh share dengan saya. Tak nampak. Okey? Tak nampak tak boleh ikut Bukan tak boleh ikut, maksudnya tak nampak, takut tak ada. Takut tak ada. Maaf sih dalam komputer aku bising. Ustaz, Okey, tak apa. It's okay. sikit je. Sikit je? Ya. Oh, tak apalah, tak apa. Kalau macam tu tak apa, saya cuba guna je yang ni nanti. Saya pun tak sempat nak beli lagi kitab tu, nanti saya cuba beli. Dia bagi contohnya syirik ialah dosa besar yang paling besar. Kemudian putus harap daripada rahmat Allah. Okey. Seperti dengan dosa-dosa besar yang lain yang memenuhi kriteria. Okey. Maksudnya dia tak terjemah habis lah tu. Itu yang saya kata tadi tu. Maksudnya ada terjemahan-terjemahan yang mungkin dia guna cetakan-cetakan lain. Tak apalah. Yang pentingnya kita dapat point dia apa dia ya. Nur Adida, nanti ada soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya mengenai macam laknat Allah tu, dia hanya untuk dosa besar ke ataupun kedua-duanya? Okey, dosa kecil dan dosa besar. Bila ulama nak klasifikasikan dosa besar dan dosa kecil, di antara kriteria yang dilihat adalah adanya laknat Allah Taala bila Allah ataupun Nabi sebut benda tu. Oh, jadi maknanya dosa besar dia lah yang dilaknat. Bila tak ada laknat tu dia akan kategorikan kepada dosa kecil. Kecil. Oh, okey, faham. Contohnya macam contoh tatu contohnya kan. Ubah kejadian Allah Taala, cabut kening lah apa semua kan contohnya kan. So ada perkataan la'an Allah. Kan contohnya menyerupai lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki, ada perkataan la'an Allah. Jadi itu dosa-dosa besar. Kan? Jadi maksudnya sebab ada orang tanya, kita pun tanya macam mana ulama klasifikasikan ini dosa besar, dosa kecil, sedangkan halangan-halangan atau tegahan-tegahan daripada dosa itu banyak dalam hadis dalam Quran. Ada tegahan-tegahan tapi tidak terkait, tidak terikat dengan laknat. Ada tegahan-tegahan tidak terikat dengan api neraka, tidak terikat dengan azab besar. Tapi bila terikat dengan azab besar, di hujung dalilnya, di dalam dalilnya ada perkataan laknat, ada perkataan neraka, maka itu ulama kata itulah tergolong dalam dosa-dosa besar, dan mereka perlu kepada ijma' ulama juga dalam beberapa perkara yang tak ada mungkin perkataan-perkataan ini tetapi implikasinya besar dalam kehidupan manusia. Itu sebab tadi kita tengok ulama mengklasifikasikan berdasarkan pertama dalam dalil daripada Quran, dalam hadis dan juga ijma' para ulama. Jadi kita tengok kat situ. Jadi kita teruskan lagi. Terima kasih. Sama-sama. So dekat sini lepas tu dikata wal amr min makrillah. Kita rasa aman dengan murka Allah SWT pun termasuk dalam dosa besar. Nampak tak? Yang saya tunjuk kat sini kan, kalau saya highlight kat sini, ada dekat sini. Saya bukan bercakap daripada ni sendiri, saya takut juga tu sebab saya suka guna kitab, sebab saya takut saya claim. Kan? Saya boleh bercakap, bila kita bercakap ni macam orang dapat mic, dia kalau orang boleh kawal boleh, tapi saya takut saya tak boleh kawal. That's why saya guna kitab. So wal amr min makrillah, merasa aman dan selesa dengan kemurkaan Allah Ta'ala pun termasuk dalam dosa besar. Bahaya. Wasyirik billah, lepas tu syirik pada Allah Ta'ala. Dan banyak lagi lah kalau ikut Ibnu Umar, dia kata ada 9. Bunuh diri, makan riba, makan harta anak yatim, menuduh orang yang baik-baik dengan zina, dan saksi kepada saksi jahat, saksi palsu, derhaka kepada ibu ayah, lari medan perang, sihir dan sebagainya. Lepas tu ada lagi yang dikategorikan oleh para ulama juga, judi, mencuri, minum arak, mengutuk dan mengeci para salaf, maksudnya mengutuk para sahabat. Itu sebab orang Syiah bila dia mengutuk para sahabat, dia pun sentiasa berada dalam kabirah. Mereka sentiasa berada dalam keadaan dosa besar. Lepas tu banyak lagi lah, banyak sangat-sangat ke sini kita tengok dalil-dalil dia apa semua kan. Jadi itulah lebih kurang. Lepas ni ada kuliah ke? Sebab saya rasa macam nak masuk juga satu paling kurang. Dosa besar. Tak ada Ustaz. Kalau Ustaz nak teruskan boleh juga. Dan kita cuba ambil satu dosa besar hari ni insya-Allah supaya tak adalah rasa kecewa dan ralat sangat lah bila belajar kita kabair tapi tak masuk lagi dosa besar kan. Jadi saya cuba, tapi saya rasa benda ni penting untuk kita faham juga. Okey.
Apa beza kifarah dan kafarah? Oh, sebenarnya kafarah bahasa Arab. Kifarah tu bahasa Melayu. Bahasa Arab yang dimelayukan. Kifarah dosa. Sebenarnya kafarah. Sebenarnya kafarah. Sama juga macam bila kita sebut, orang Arab sebut Dimashq. Kita sebut Damsyik. Adalah dal, mim, shin, qaf tu tapi kita sebut lain. Arab, Dimashq. Jadi itulah beza dia, lebih kurang kifarah itu adalah, kadang-kadang tak ada, dalam bahasa Arab kita akan guna kafarah. Kafaratun. Yang bawa makna kifarah. Yang bahasa Arab dah dimelayukan dalam konteks ilmu-ilmu agama, istilah-istilah dalam ilmu agama. Kalau kita guna bahasa Melayu pula, kifarah ini adalah penghapus dosa-dosa kecil. Penghapus dosa. Kalau tengok tengah-tengah terjemahan, dia kata penghapus dosa. Penghapus dosa itu adalah kifarah ataupun kafarah dalam bahasa Arab ni. Wallahu a'lam. Ya, Puan Faridah, yang tu yang kita akan tengok nanti sebelum saya habis, kejap. Sebelum saya habis, kejap, ini muka surat 22. Saya tengok ujung, saya nak tengok cetakan saya ni sampai berapa. Okey, saya nak tengok cetakan saya sampai berapa. Okey. Sama je. Ada 60, ada 76. Ada 60, ada 76 insya-Allah. Betul. Dia sebenarnya macam ni. Satu benda lagi yang kita kena faham juga. Sebenarnya bukan benda ni biasa di kalangan orang Arab dan pengarang-pengarang kitab. Di kalangan orang Arab dan pengarang-pengarang kitab benda ni biasa. Contoh, hadis 40. Ada 40 ke hadis? Dia bukan 40, dia lebih daripada 40, 42 kalau tak silap saya. Jadi ulama letak 40 tu sebenarnya untuk bundar kepada dia bundar lah, walaupun 70 ini okey. Dia satunya bundar kepada yang dekat. Satu tu sebab 42, 43 dia jadi 40. Namalah hadis 40, takkan nak letak nama 43 ataupun 42 an-Nawawiyah. Dia jadi macam dia tak catchy lah mungkin dari segi nak letak tajuk. Ataupun dia bundarkan, itu amalan biasa. Kalau tengok pula hadis ini dia jadi 76, dia sepatutnya kalau kita bundar ikut hukum matematik, dia akan bundar jadi 80. Tapi dia mungkin bundarkan ikut witir. Jadi kita bersangka baik dan kita tengok tradisi ulama-ulama mengarang kitab, itulah di antaranya lah. Jadi dia bukanlah 70. Dan kita boleh tengok juga bahawa bila kita bincang-bincang tadi, sebenarnya ada yang kata 9, ada yang kata 4, ada yang kata 70, ada yang sampai 700. Jadi banyak mana itu adalah berdasarkan dalil dan ijma' para ulama, dan kita tengoklah nanti dalam bacaan-bacaan kita dalam kitab. Yang mana bila kita dah baca tadi, dah faham tadi, kita kena faham bahawa dosa-dosa ini kita tengok kepada siapa yang kita buat dosa. Itu yang penting. Bahawa kita kena jauhi, tak kira lah dosa besar ataupun dosa kecil, insya-Allah. Lepas tu kita tengok. Okey. Masuk kepada ini Hafiz Al-Zahabi ni, saya nak juga cerita tentang Zahabi, tapi tak apalah, nanti kalau next session kita masuk sedikit tentang siapa itu Imam Al-Zahabi supaya kita faham Imam Zahabi ni macam mana. Kita sedang membaca kitab orang hebat. Memanglah pengarang kitab ni hebat-hebat belaka, tapi kehebatan mereka itu adalah orang ni lebih daripada ni, apa yang lebihnya, apa akhlaknya, supaya kita dapat contohi dan dapat bukti motivasi kepada kita. Okey, kita pergi kepada dosa besar yang pertama, iaitu ini mukadimah muallif pula. Dia ada mukadimah Imam Az-Zahabi juga, tapi tak apa. Kalau sempat nanti kita tengok nanti. Al-Kabiratul Ula. Al-Kabiratul Ula. Dosa besar yang pertama. Asyirku billahi ta'ala. Syirik kepada Allah Ta'ala. Wa huwa an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqak. Syirik dan mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bukan tak sembah, dia ada dua benda. Kedua-duanya kufur. Yang pertama, kufur tak sembah Tuhan langsung, tak terima Tuhan langsung, itu kufur. Yang kedua, kufur dengan sebab syirik. Dia percaya ke Tuhan tapi menyekutukan Tuhan dengan Tuhan yang lain. Jadi kita menjadikan seseorang itu menjadikan bagi Allah SWT itu sekutu, sedangkan dia yang menjadikan kamu. Wa ta'budu ma'ahu ghairahu, dan kamu beribadat kepadanya bersamanya, maksudnya kamu beribadat kepada Allah SWT, dan kamu juga beribadat
sama dengan ibadat kamu kepada Allah Ta'ala itu kepada makhluk lain pula. Contohnya seperti batu, seperti manusia, seperti matahari, seperti bulan, seperti Nabi. Maksudnya kita menyembah Allah Ta'ala, sambil-sambil tu kita sembah Nabi pun tak boleh walaupun dia Nabi yang dipilih oleh Allah SWT. Sama ada kita sembah malaikat pun tak boleh juga walaupun malaikat itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Tak boleh. Ataupun syekh, ataupun jin, ataupun bintang, ataupun malak, raja ataupun malaikat dan sebagainya. Allah kata dalam Quran dalam surah An-Nisa 47 ayat 47 Allah kata innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam ayat yang lain boleh baca terjemahan dalam kitab Al-Masih, sesungguhnya Allah SWT tidak mengampunkan dosa orang yang mensyirikkan dia dengannya, mensekutukan perkara lain dengannya, dan Allah mengampunkan selain daripada itu bagi siapa-siapa yang dia nak. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya dia itu sesiapa yang mensyirikkan Allah Ta'ala, maka Allah SWT telah mengharamkan ke atasnya syurga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Tengok dalil-dalil ini. Allah sebut neraka, Allah sebut tidak diampunkan, maka itu di antara perkara yang membawa kepada bahawa syirik ini adalah dosa-dosa besar. Yang mana ulama semua ijma' dia adalah dosa yang paling besar di kalangan dosa-dosa besar. Inna syirka la zulmun azim. Allah kata, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar, kezaliman yang agung. Dan mana ayat-ayat lain juga banyak menceritakan tentang syirik. Lepas tu dia kata faman asyraka billah. Siapa-siapa yang mensyirikkan Allah SWT, menyekutukan Allah SWT, kemudian dia mati dalam keadaan syirik, maka dia adalah penghuni neraka secara total, secara putus, secara confirm, secara tegasnya dia adalah orang yang menghuni neraka sampai bila-bila. Kama anna man amana billah wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah wa in uzib. Seperti mana juga siapa-siapa yang beriman kepada Allah SWT dan dia mati dalam keadaan beriman, maka dia akan menjadi penghuni syurga selama-lamanya. Menjadi penghuni, bila kita penghuni, maka kita kata dia duduk situ lama lah. Kalau dia mari sekejap lah. Kita tak kata penghuni. Penghuni ni lama, duduk lama dalam syurga. Selama-lamanya. Wa in uzib, walaupun dia disiksa. Walaupun dia disiksa. Itu sebab kita harap sangat-sangat. Pertama, kita beriman kepada Allah Ta'ala. Mati dalam keadaan beriman. Yang keduanya, kita terhindar daripada dosa-dosa besar. Yang ketiganya, kita terhindar juga daripada dosa-dosa kecil. Sebenarnya kita kena faham juga kenapa kita kena belajar juga tentang dosa-dosa besar. Kita banyak beramalan. Ini kita kena ingat betul. Kita banyak beramalan mungkin. Tapi kalau ada riak, satu masalah. Kalau ada dengki dengan orang, ada satu masalah. Kalau mengganggu orang, masalah lain pula. Menyusahkan orang pun masalah lain juga. Kita ada banyak amalan tapi kita buat benda baik. Tapi kita buat juga benda jahat. Itu sebab dalam kaedah usuliyah, dalam kaedah usul, ulama kata dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindarkan mafasid, benda-benda yang merosakkan, benda-benda jahat, dosa-dosa besar, itu lebih utama untuk diutamakan daripada kita nak buat benda-benda baik. Sembahyang sunat, tapi mengumpat orang. Tinggalkan mengumpat dulu walaupun kamu tak sembahyang sunat. Dari satu segi, tinggalkan mengumpat dulu, tinggalkan fitnah dulu walaupun kamu tak sembahyang sunat. Itu makna dia. Sebab fitnah itu dia akan merosakkan pahala-pahala sembahyang sunat itu. Dosa besar. Faham tak? Benda sunat kita tak buat tak dapat dosa, tapi kita buat dosa besar. Banyak buat perkara-perkara sunat, zikir-zikir dan sebagainya, tapi ada dosa besar dalam hati kita. Ada dosa besar dalam kehidupan kita. Menyusahkan orang lain, macam-macam. Memfitnah orang lain, mencuri harta yang kita kadang-kadang tak sedar, mengambil hak orang lain, na'udzubillah. Itu sebab darul mafasid, kita menghindarkan dosa-dosa besar ini adalah lebih utama daripada kita buat benda-benda yang baik.
kebajikan. Jangan salah faham, kita tidak menafikan kita kena buat benda-benda baik. Tapi dalam satu konteks bila bertembung kejahatan dengan adanya kejahatan dalam diri kita, dengan adanya kita nak tarik nak buat benda-benda baik, kita lebih utama untuk buang benda jahat dulu. Sebab bila kita tinggal benda jahat, confirm dapat pahala. Ingat, kita tinggalkan benda jahat yang kita dah buat, itu dapat pahala confirm. Benda sunat, kalau kita tak buat, kita tak dapat pahala. Bila kita buat, baru dapat pahala. Nampak tak? Dan benda itu dia akan menjadikan proses tarbiyah diri kita menjadi lebih murni dan lebih lancar. Tapi kalau kita duk belajar agama, kitab macam-macam kitab, kan? Amalan macam-macam amalan, tapi dosa besar duk buat juga. Tak pernah fikir tentang dosa-dosa besar kita, dosa-dosa kecil kita. Kita duk buat juga dosa-dosa kecil, walaupun mungkin jarang buat dosa besar. Tapi kalau selalu buat dosa kecil, ulama kata boleh membawa kepada dosa besar. Kita rasa ringan dosa-dosa kecil, boleh membawa kepada sikap yang punya dosa-dosa besar. Maka tak guna. Tidak menafikan, tetapi ini lebih utama. Ulama dah sebut, dalam bab maqasid ulama guna kaedah ini. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu yang saya tekankan sangat-sangat supaya kita hati-hati dalam bab ni. Lepas tu Nabi kata apa? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi kata, adakah aku boleh bagi tahu dekat kamu dengan dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar? Dia kata, al-isyrak billah. Melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya dalam hadis itu kalau tengok dekat sini, Nabi ada sebut, Puan moderator, kalau saya kena berhenti terus je cakap ustaz berhenti, boleh insya-Allah, sebab saya nak teruskan je ni insya-Allah. Sebab kalau boleh okey. Hadis yang lengkap, saya tak tahu dekat terjemahan tu macam mana. Hadis yang lengkapnya adalah dia kata bila Nabi tanya, ada 3. Bila Nabi tanya, adakah aku boleh bagi tahu kamu tentang dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar? Yang 3 dia kata. Qalu, mereka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, boleh, kami nak tahu. Nabi jawab, al-isyrak billah, mensekutukan Allah SWT. Yang kedua, uququl walidain, derhaka kepada ibu bapa. Kemudian Nabi duduk ittikak, Nabi duduk macam menyending sikit. Nabi duduk ittikak, bukan menyending, maksudnya dia tahan tangan lah, ittikak. Lepas tu dia macam, faham tak? Macam kita sebut tapi kita macam duduk, macam kita rasa risau, kita rasa lelah. Nabi kata, ala wa qaulaz zur, dan juga kata-kata nista, kata-kata dusta, fitnah. Ini kita dalam berorganisasi, dalam kita kerja, dalam syarikat dan sebagainya, banyak berlaku fitnah. Kadang-kadang kita cerita lebih kuah daripada sudu, sehingga ada fitnah yang sedikit dalam kata-kata kita. Kita tak tahu yang akhirnya memberi implikasi kepada orang-orang bawahan kita, di dalam kerja kita, di dalam organisasi kita, dalam jemaah kita. Kita tersilap, kita sambil lewa dalam menyampaikan maklumat sehingga ada maklumat yang tidak betul. Ataupun secara purposely kita secara sengaja memberi persaksian dusta, kata-kata yang jahat. Lepas tu para sahabat dia kata apa? Abi Bakrah dia kata apa? Dia kata famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Nabi masih lagi mengulang-ulangkan dosa-dosa besar ini sehingga kami kata bolehlah kalaulah dia berhenti dari bercakap, bercakap tentang ini. Bukan para sahabat tu jemu untuk mendengar nasihat nasihat Nabi SAW, tetapi kesian dekat Nabi bila tengok Nabi nampak macam dia sentiasa mengulang, dia risau tentang umat dia mempunyai sifat-sifat melakukan dosa-dosa besar ini. Itu yang para sahabat care, rasa ambil berat kepada Nabi bila Nabi dalam keadaan macam tu, dan Nabi ambil berat kepada umat dengan mengingatkan benda ni berulang-ulang kali. Itu di antara dosa-dosa besar. Kita nak habis dah, ada 2 ayat lagi. Wa qala ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah kamu 7 perkara-perkara yang merosakkan kamu, memusnahkan kamu, membuatkan kehidup kamu teruk jadi porak peranda dan kacau bilau dan dapat musibah dan ancaman dan balasan daripada Allah SWT.
Fadzakara minha asyirk. Dan Nabi sebut di dalamnya itu adalah ada syirik. Hadis dia yang penuh dia adalah apa? Bila mana Abu Hurairah dia kata Nabi SAW kata ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah kamu 7 perkara yang merosakkan. Mereka tanya, ya Rasulullah, apa dia? Mahun wa mahunna. Itu guna kitab tahqiq, dia ada tahqiq. Kalau dalam kitab asal dia bagi sikit je, kan? Tapi kita tahu juga bahawa hadis itu panjang. Okey? Syirik disebut juga. Lepas tu Nabi jawab soalan para sahabat. Nabi pun jawab syirik kepada Allah Taala. Kemudian sihir. Lepas tu membunuh orang tanpa hak, tanpa sebab. Makan riba, makan harta anak yatim. Lepas tu mundur atau berpaling pada medan perang. Kemudian apa? Menuduh orang yang baik-baik, orang mukminat dengan apa? Dengan zina, qadhaf, tuduhan berzina. Maka itu di antara dosa-dosa lain. Tapi Nabi utamakan, Nabi sebut dulu asyirk. Okey? Wa qala alaihi salatu wassalam, man baddala dinahu faqtuluh. Nabi kata, siapa yang tukar agama dia, murtad, maka bunuhlah dia. Maka bab ini bila kata tukar agama, makna dia apa? Makna dia kufur, makna dia syirik dekat situ. Itu sebab Imam Az-Zahabi buat mari juga hadis ini dalam bab ini. Walaupun saya kena terangkan juga, walaupun tentang isu bunuh orang disebabkan murtad ini ada perbahasan para ulama tentangnya, tentang suruh ulama akan suruh istitabah dulu, bertaubat dulu, bukanlah bila seorang tu murtad terus pergi pancung kepala dia, tak. Ada perbahasan penghakiman tentang perkara ini. Tapi apa, hukuman itu ada. Dan itu menunjukkan bahawa syirik kepada Allah Ta'ala, kufur itu adalah dosa besar yang paling besar di kalangan dosa-dosa besar yang lain. Jadi kita kena hati-hati, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga kita mempunyai iman, Allah jaga iman kita, Allah pelihara iman kita sampailah kita jumpa dia, sampailah Allah letak kita dalam syurga, insya-Allah, amin. Dan Allah hindarkan kita, bantu kita untuk kuat hindarkan dosa-dosa besar dengan izin Allah Ta'ala. Sentiasa bertaubat, taubat nasuha kepada dosa-dosa besar kalau kita dah buat. Dan juga mohon Allah SWT sentiasa menghapuskan dosa-dosa kecil kita, memimpin kita supaya kita dapat buat dosa, amalan-amalan yang mengkifarahkan dosa-dosa kecil kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak mengambil ringan dosa-dosa kecil. Semoga kita sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Puan Jamaliah ada soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya satu. Kalau seseorang yang dah melakukan dosa besar tu, dia tak buat solat taubat nasuha kan, maknanya dia neraka tu sampai ke akhir kekal lah ya? Tak. Dia akan okey, saya boleh jawab ya. Dia siapa yang buat dosa besar tapi tidak minta ampun, maka dia kekal, dosa tu kekal atas belakang dia, atas bahu dia. Dan dia bawa jumpa Tuhan dan Tuhan akan hukum dia dan balas dia dengan hukuman di dalam neraka setimpal dengan dosa yang dia buat, mengikut keadilan Allah SWT. Tapi dia tidak kekal dalam neraka disebabkan dia beriman. Disebabkan dia beriman. Tetapi kalau dia buat dosa besar itu, contohnya dia mencuri, dia kata mencuri ni boleh lah, dia sedangkan dia tahu Allah kata mencuri tak boleh, tapi dia kata tak kisahlah, Allah kata macam mana pun aku mencuri. Itu ada pendapat ulama kata dia dah jadi kafir. Dia panggil buat dosa besar, buat dosa dengan keadaan dia ingkar dan dia tahu Allah larang dia buat, tapi dia buat juga dengan sebab dia degil. Kita buat dosa, kita buat dosa, tergelincir buat dosa, tapi disebabkan kita lemah, itu perkara yang lain. Tapi bila kita bila kita buat dosa besar dalam keadaan kita ingkar,
kita kata apalah Allah ni halang buat dosa ni, dan dia buat sedangkan dia tahu Allah larang, itu ulama kata dah bawa dia jadi kufur dan dia akan kekal dalam neraka. Jadi boleh faham tak? Jadi siapa-siapa yang buat dosa besar, terbuat dosa besar, dia tak sempat minta ampun, tak sempat bertaubat, maka dosa akan duduk atas bau dia, tapi dia beriman, dia beriman. Dia tergelincir, dia buat dosa besar, dia tergelincir buat dosa besar dan dia beriman, maka Allah, kalau dia tak bertaubat, Allah akan letakkan dia dalam neraka, seksa dia, uzziba, azab Allah azza wa jalla wa huwa uzzib. Allah mengazabkan dia dan dia terseksa di dalam neraka sehingga habislah seksaan mengikut neraca timbangan keadilan Allah SWT, maka dia akan dibawa keluar daripada neraka, bawa masuk ke syurga. Disebabkan benih ataupun anak kunci syurga itu, iman itu ada dalam jiwa dan hati dia. Dekat sini ada soalan lagi ke? Saya kejap. Okey. So jadi boleh faham maksudnya dia kena bertaubat. Kalau dia tak bertaubat, dosa masih ada atas belakang dia, atas bau dia, dan dia akan diseksa dan dia akan dibawa ke syurga selepas habis siksaan itu kalau ada iman di dalam hati dia. Kalau ada iman dalam hati dia. Saya tengok kat sini ada soalan syirik besar dan syirik kecil. Ini kena belajar dalam ilmu akidah. Ini kena belajar dalam ilmu akidah. Siapa yang mengajar fiqhul akbar ke apa ke, kena tanya dekat sana. Sebab kalau saya masuk situ, nanti jadi panjang sikit lah. Memang ada syirik khafi, ada syirik jali, ada syirik yang tak jelas, yang sama-sama tapi dia syirik bahaya, ada syirik yang besar yang membawa kepada kekufuran. Betul Ustaz, kita ada pengajian berkitab kitab akbar tu jadi ada setiap hari ni. Ya, yang tu kita serah kepada tuan yang mengajar akidah. Yang tu kita ada Ustaz Ahmad Nasim ada jelaskan tadi setiap hari Isnin pada pukul 7.30. Sila hadir majlis tu. Situ detail kat situ. Okey, bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut lah. Okey, jadi saya tengok dekat sini tak ada apa. Nanti ada sambungan syarah syirik kecil tak? Tak ada, saya cuba tak masuk kepada syirik kecil, syirik besar lah sebab nanti saya kacau. Boleh dah cerita syirik kecil, syirik besar tu tapi takut kacau. Boleh Ustaz. Boleh je kalau sebab ada jemaah yang minta kan. Okey, boleh je. Ustaz jelaskan. Kalau syirik kecil ni sebenarnya dalam istilah ilmu akidah dia tak panggil syirik kecil. Dia panggil syirik khafi. Syirik khafi ni syirik yang tak jelas sangat, syirik macam kita tak sedar benda tu tapi benda tu syirik. Tapi syirik yang besar ni adalah apa? Pergi sembah beribadat macam mana dia beribadat dengan apa? Dekat tokong dan sebagainya, itu syirik besar memang dah nyata. Syirik yang terang, syirik jali. Ataupun dia dalam diri dia beribadat kerana Allah, kerana orang. Memang dia buat, dia sembahyang sebab nak tunjuk ke orang. Yang tu Fudail Ibn Iyad kata memang syirik. Memang syirik, tapi dia tidak membawa kepada kekufuran. Dia syirik, tapi macam nak cakap, kalau dia buat benda tu dalam keadaan dia tahu, dia bawa kepada kekufuran. Tapi kalau dia taklah begitu, tidaklah dia kadang-kadang benda dia mari syaitan, dia mari dia lalu ada benda tu. Dia syirik yang nyata sebenarnya, tapi orang lain tak tahu, dia yang tahu. Okey, syirik yang nyata. Juga walaupun bab syirik khafi dengan syirik jali ni sebenarnya ada khilaf ulama juga dari segi pembahagian dia tu sebenarnya. Tapi yang jelasnya kalau dia beribadat kerana lain memang dia boleh bawa kepada syirik, kepada keluar daripada Islam. Syirik khafi ni macam orang selalu buat perumpamaan, dia kata syirik khafi ni, syirik ni dia macam semut hitam jalan atas batu waktu malam yang gelap gelita. Contohnya, dah lah semut hitam kan, jalan atas batu pula, lepas tu kecil pula kan, waktu malam pula, gelap gulita pula, tak nampak. Jadi itulah di antara syirik khafi, syirik yang di antara contoh yang ulama sebut adalah sebab aku makan Panadol ni lah aku alhamdulillah aku baik. Tapi bila kata alhamdulillah tu sekurang-kurangnya dia jadi perlindungan kepada syirik supaya kita tak syirik. Tapi ada orang kalau aku tak makan Panadol ni tak tahulah aku ni macam mana. Tapi aku makan Panadol, aku okey lah hari ni, aku boleh lah datang kelas. Itu bahaya. Itu dah masuk kepada syirik khafi. Sebab dia tidak menyandarkan kesembuhan itu kepada Allah SWT. Tapi kalau kita kata alhamdulillah lah, aku syukur pada Allah Ta'ala, aku makan ubat ni, aku sihat. Tak apalah. Yang tu dia tak masuk dalam bab syirik.
Itu dia contoh yang ulama duk bagilah bab ubat dan sebagainya. Jadi itu secara ringkas, walaupun mungkin tak berapa tepat, kalau tak berapa tepat, tapi itulah perbezaan yang kita boleh nampak lah. Tapi yang dosa besar yang kita kata syirik tadi ni, yang kita bincang tentang dosa paling besar di kalangan dosa-dosa besar yang kita kata nombor 1 tadi ni, adalah syirik yang jelas, syirik jali, yang mana dia mengutuhkan Allah Ta'ala. Itu sebab sihir pun termasuk dalam syirik jali, syirik yang jelas. Sebab dia tak bergantung kepada Allah Ta'ala, dia pergi cari bomoh, dia pergi cari sihir, dia pergi buat sihir, dia pergi, sihir ni syaitan. Syaitan ini musuh Allah Ta'ala yang nyata, bukan musuh Allah Ta'ala yang duduk di belakang pokok ketak. Musuh Allah Ta'ala yang nyata. Pergi kawan dengan syaitan, buat sihir, itu syirik jali. Itu syirik yang terang. Boleh membawa kepada kekufuran. Kepada keluar daripada Islam. Tidak beriman kepada Allah SWT. Jadi boleh nampak di antara beza di antara syirik khafi dengan syirik jali. Riak itu termasuk di dalam syirik yang dia boleh jadi jali kalau memang confirm dia sembahyang kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau sekali mari imbas riak, dia rasa seronok, dia rasa nak tunjuk, tapi dia bukan buat sembahyang kerana manusia, itu kita harapkan dia tidaklah menjadi syirik yang nyata. Moga kita mintalah ampun daripada Allah Ta'ala selalu. Semoga kita hidup kita terhindar daripada riak, terhindar daripada takabur, insya-Allah. Semoga kita terhindar daripada syirik. Ya Allah, benda ni benda besar. Kita mohon sangat-sangat daripada Allah Ta'ala, jaga iman kita, sebab kita tak ada daya. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan usaha, tidak ada daya dan upaya kita kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Kita minta Allah jaga iman kita. Kita minta kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. Kita minta kita jadi musuh utama kepada syaitan. Kita kena minta jadi musuh utama kepada syaitan, sebab syaitan itu musuh utama kepada Tuhan. Kita kena berperang dengan syaitan. Kita kena declare war kepada syaitan, dengan syaitan bila-bila masa. Bermula daripada dulu lagi dan sekarang kita declare sekali lagi. Kita berperang dengan syaitan supaya kita terhindar daripada syirik kepada Allah SWT. Kita minta kita mati dalam keadaan beriman. Dan saya minta sekali lagi mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi kalau saya bawa majlis ini, saya tengah cari momentum, sebab bawa kitab baru kena cari momentum. Kita tak tengok macam mana. Syirik khafi, dosanya boleh hilang dengan istighfar. Kalau sebenarnya kita syirik khafi kita tak sedar pun sebenarnya. Kita tak sedar itu sebenarnya nama khafi. Kita tak sedar, tapi benda tu berlaku dalam kehidupan kita. Macam saya kata tadi lah, kita cakap macam tu, tapi benda tu ada benih-benih syirik khafi. Kita minta istighfar supaya kita terhindar. InsyaAllah. Supaya hilang. Tapi kalau namanya syirik tadi memang kena kembali kepada Islam, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita kata kita tak nak berdoa lagi kerana doa kita selalu tak makbulkan, dia tidak masuk dalam syirik. Dia tidak masuk dalam syirik, tapi dia termasuk dalam dosa-dosa besar yang lain. Kan tadi kita kata al-qanut, penazian. Al-qanut min rahmatillah. Dia putus asa dengan Allah SWT. Bila dia kata, okey, satu putus asa, tapi bila ayat tadi ni, dia sangka buruk kepada Allah Ta'ala. Dia jadi double. Dia jadi double dosa besar. Betul tak? Sangka buruk dengan Allah ni pun dosa besar. Kita sangka buruk dengan manusia pun, manusia yang tahu itu dia memang marah lah kalau kita sangka buruk kalau dia tak buat. Apatah lagi kita sangka buruk dengan Allah SWT. Weh, jahat tu. Jahat sangat-sangat. Kita kata Allah tak terima, Allah tak makbul. Itu sangka jahat. Sangka buruk kepada Allah Ta'ala. Yang keduanya, kita putus asa, satu gambaran dan benih putus asa kita kepada Allah Ta'ala. Siapa putus asa memang masalah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah SWT. Dia akan datang cuma lambat ke cepat. Itu sebab saya kata, kalau kita diuji, kita kena fikir juga bahawa orang lain diuji cuma kita tak tahu. Dan satu lagi saya selalu sebut juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan tanggungkan, beratkan di atas batu jemala kita ni satu benda yang kita tak mampu nak tanggung. Maka Allah bagi tu kita kuat. Allah tanggung kita dengan benda yang kita mampu nak lawan. Selalu sangka baik dengan Allah Ta'ala, itulah ubat kita dengan Allah Ta'ala. Ubat antara ubat yang paling bagus sekali sangka baik kepada Allah Ta'ala. Maka kita akan rasa, oh, ujian Allah bagi aku, Allah sayang aku, Allah nak tarbiyah aku, Allah nak bagi aku makin kuat.
Sangka baik juga, Allah uji mereka juga, Allah uji yang ni juga, Allah uji dengan sakit, Allah uji dengan aksiden, Allah uji dengan kecacatan, Allah uji dengan duit, Allah uji dengan rumah tangga, macam-macam, Allah uji dengan wanita, macam-macam Allah uji yang kita tak tahu. Yang kita tak tahu. Jaga-jaga, kita minta Allah jaga kita. Kita minta Allah bagi kita kuat insya-Allah. Saya minta maaf sekali lagi kalau saya cuba cari momentum dan harap-harapnya para jemaah boleh ikutlah. Kalau ada cadangan-cadangan boleh direct PM dengan saya lah macam mana saya nak buat. Cumanya cadangan-cadangan ni saya ni degil sikit. Saya minta maaf. Kadang-kadang bukan degil sikit, degil banyak. Ada yang boleh saya ikut, ada yang boleh saya tak boleh ikut. Sebab saya ada method saya sendiri. Saya harap masing-masing minta maaf. Masing-masing. Ya, betul. Tegak dengan orang utara kan. Jadi masing-masing saya harap kita boleh ikut. Sebab kalau ikut kaedah-kaedah kita belajar sebenarnya di antara nasihat para ulama juga kena banyak sabar dengan guru. Kena sabar dengan guru. Kadang-kadang ada garang. Kalau depan mata boleh rotan. Ni dalam online alhamdulillah selamat. Kalau online. Online ni okey lah. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Kalau masih direzekikan untuk kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair al-Fadhil Ustaz Muhammad Az-Zahar atas kesediaan berkongsi ilmu mengenai dosa-dosa besar itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa besar tersebut. Dan sesungguhnya Allah itu maha luas ampunannya. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka seharusnya kita sentiasa mencerminkan diri kita setiap hari agar kita takut kepada Allah SWT. Dengan perasaan takut itulah kita akan menjauhi dosa-dosa besar ini. Dan mengenai itu semoga kita memperolehi manfaat apa yang dikongsikan oleh Ustaz tadi. Dan Ustaz, kita tangguhkanlah dulu Ustaz ya majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ustaz insya-Allah. InsyaAllah. Dalam online ni tak boleh nak rota-rota Ustaz. Tak boleh. Banyak jemaah muslimat pula lagi lah tak boleh. Kena bawa elastik kena bawa elastik. Itulah kan. InsyaAllah. Tak apa, insyaAllah baik-baik. Kita tak ada kena rotan, tak ada kena elastik. Itulah selamat sebab online. Kita berjayan. Kita lain-lain background kan, jadi kita bincang. Kalau yang lain rasa macam orang lain tanya macam-macam benda yang dia rasa dia dah tahu, tak apa, kita naikkan. Mungkin kita tahu tapi orang lain tak tahu. Kita bagi masa pun, moga Allah bagi kita pahala juga. Allah tak lokik kita pahala kalau kita buat kebaikan. Yalah, kita pun faham kan ada jemaah ni dia selesa dengan kuliah tu dan ada selesa kuliah ni kan. Jadi kita raikan semua. Betul Ustaz? InsyaAllah. Betul. Kita cuba. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.